warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. Boleh terus kali? Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada keseluruhan, bermula daripada Presiden sehinggalah kepada jawatan kuasa Liga Muslim. Moga-moga apa yang kita buat pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pandemik yang sedia melanda negara kita, dan juga dengan norma baru yang tuan-tuan Liga Muslim sambut norma baru ini dengan cara yang amat kita katakan sebagai satu inisiatif yang sangat baik. Saya ucapkan tahniah kepada Presiden dan seluruh jawatan kuasa. Moga-moga Allah berikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, memudahkan urusan kita, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam ruang yang ada ini mungkin kita katakan dalam ruang yang bukanlah ruang yang sempit, sebenarnya lebih luas daripada ruang masjid sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok ruang ini lebih besar daripada ruang masjid sebenarnya. Hikmahnya ialah bukan setakat orang di Pulau Pinang boleh mengikuti siaran ini. Bapa mentua saya yang ada dekat Sungai Petani pun ada dalam grup ni. Oh, patut Ustaz buat comel. Sebabnya macam ni kami setiap malam Jumaat family akan buat bacaan Yasin dengan doa, dan kita buat pertemuan setiap malam Jumaat. Jadi malam ni keluarga saya pun mereka buat, dan ada keluarga saya duduk dalam ni juga. Alhamdulillah kita dapat berkongsi dengan ruang yang ada ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita nak ambil sepotong ayat Al-Quran sebagai kita punya base pada malam ni. Dalam surah Al-Isra, dalam ayat yang ke-82, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan satu ayat yang sangat-sangat baik untuk kita perbincangkan. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ayat Quran surah Al-Isra ayat 82, tak salah saya. 82. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam satu makna yang sangat-sangat baik untuk kita jadikan base pada malam ni. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan bentuk beransur-ansur. Quran itu dengan cara tadarruj. Turun dengan cara segelebuk, turun seketul tak. Quran turun dengan cara beransur-ansur. Mengikut waqi', mengikut keadaan dan mengikut zuruf tempat setempat. Dan apa yang berlaku pada dalam Al-Quran hari ini, dia menepati dulu, kini dan selama-lamanya. Dia menepati bukan sekadar, kalau orang kata bahasa hari ni, Quran ni hanya boleh diguna pakai pada waktu-waktu tertentu. Dia salah, totally salah. Kerana Quran dia boleh guna pakai, dia relevant untuk dulu, kini dan selama-lamanya. Ila yaumil qiyamah. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Kami turunkan Quran dengan cara beransur-ansur. Ma huwa shifa'un wa rahmah. Dia merupakan kunci pada ayat ini, syifa. Dia merupakan satu penawar. Quran sebagai penawar, dan ia merupakan rahmah, satu kerahmatan lil mu'minin, kepada orang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tidaklah menambahkan orang-orang yang zalim itu disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga. Kalau kita tambah lebih daripada itu,
Orang-orang yang zalim ni artinya orang yang nak melanggar apa saja yang datang dengan Quran. Maka orang ni dia takkan, kalau dia duduk dalam keadaan nak gunakan akal dia semata-mata, dia rasa dia cerdik habis dah. Maaf saya guna perkataan tu. Dia rasa dia cerdik habis dah. Dia rasa dia sangat cerdik, dia ni orang yang paling hebat, dia rasa diri dia orang yang tak perlu apa-apa lagi. Dia tak perlu bantuan dari Quran, dia tak perlu kepada bantuan daripada hadis Nabi SAW. Dia tak perlu kepada bimbingan rohani, bimbingan wahyu ni, dia tak perlu. Dia adalah totally salah. Dia pasti akan menemui jalan kegagalan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila kita cakap tentang soal berkaitan dengan tahap kesihatan mental, dia sebut tahap kesihatan mental, tuan-tuan kalau buka kajian-kajian daripada kajian universiti, memang banyak dibuat kajian tentang kajian mental. Termasuk dalam bidang pendidikan Islam, dalam bidang pendidikan Islam, dibuat banyak kajian. Maka dalam kajian-kajian yang lepas, kita tengok macam-macam yang dibawa keluar. Antara yang diperbahaskan dan tokoh yang paling hebat sikit, tokoh ialah Imam Al-Ghazali. Paling banyak bahas pasal kesihatan mental. Dia base kepada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok para sahabat Nabi. Hari ni kita dilanda dengan berbagai musibah. Kan, ada musibah lah, kita ingin musibah. Tuan-tuan tengok pada ayat ni. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Kamu akan diuji. Kamu semua akan diuji. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Kamu pertama akan diuji dengan ketakutan. Hari ni takut tak? Saya tanya tuan-tuan hari ni. Risau tak? Kita hukum hari ni betul ke yang mai kat kita hari ni ujian ke bukan? Pertama Allah Ta'ala kata apa? Kami akan uji kamu semua. Walanabluwannakum. Kum kat belakang itu, dalam segi bahasa, kum itu ialah jamak untuk orang ramai, keseluruhan. Kamu semua sekali akan uji. Tanpa kamu apa? Kamu ni orang Islam, ke orang bukan Islam, ke kamu siapa sekalipun, kamu akan diuji dengan banyak ujian. Antara ujian yang hari ni kita hadapi, pertama sekali ialah walanabluwakum minal khauf, takut, risau, bimbang. Hari nak keluar rumah pun bimbang. Nak keluar rumah bimbang, nak buat apa pun rasa takut. Yang kedua, minal khawfi wal ju'. Yang keduanya ialah ju'. Ju' ni artinya apa? Ju' ni artinya ialah dengan kelaparan. Kita diuji dengan lapar. Tuan-tuan, hari ni bermula pada pagi tadi. Saya mula kerja hari ni, 1 hari bulan. 1 hari bulan saya mula kerja. Tadi pagi pergi kerja, lepas hari ni lah baru boleh sarung balik baju batik hari Khamis. Lepas masuk pejabat sampai pukul 12, balik tu pergi ke masjid. Hari ni hari mula kita lancarkan di Masjid Jami' Syekh Yusof, kita lancarkan pot rezeki. Kita open untuk siapa-siapa saja yang ada masalah, yang ada apa-apa, tak ada birokrasi, tak mau tanya apa pun, main beratok ambil makan balik. Tuan-tuan, hari sehari kita berenam banyak mata lah, kita tengok keadaan. Tengok keadaan keliling kita, macam mana orang yang memang sangat-sangat memerlukan. Saya tak mau tanya dia latar belakang dia kerja apa, kena buang kerja ke, tak mau tanya apa pun. Dia beratok tanda dia perlu. Jadi kita bagi. Tuan-tuan, kita kata hari ni takkan kot ada lagi orang yang lapang kat Malaysia ni. Tuan-tuan jangan tanya lagu tu dah hari ni. Sebab hari ni perkataan nombor 2 yang Quran sebut al-ju', lapang. Dah muncul dalam Malaysia. Seluruh dunia ada al-ju', ada kelaparan. Minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Kamu akan kehilangan harta benda. Kamu semua akan diuji dengan kehilangan harta benda. Dulu M40, sekarang ni B40. Dulu meniaga semua okey, sekarang tak boleh nak meniaga dengan cara biasa. Keuangan kita jatuh, ekonomi kita makin parah. Orang makin susah. Allah telah turunkan satu benda yang tak nampak. Allah uji kita dengan ujian ni. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur saya, tuan-tuan. Sebab Quran sebut benda ni. Adakah semua kriteria ni ada hari ni kat kita? 1, takut, risau, ada dah. Nombor 2, ju', lapang, ada dah. Yang ketiga ini, wa naqsim minal amwal. Kita hilang harta benda.
Dulu mungkin harta kita berbilion mungkin, berjuta mungkin, beratus ribu mungkin, beribu-ribu, berbelas ribu. Tapi hari ni tuan-tuan, banyak benda, banyak orang yang mengalami benda-benda yang kehilangan harta. Wa naqsi minal amwal, orang hilang kerja. Wa naqsi minal amwali was thamarat. Was thamarat ni artinya hilangnya dia ada kebun-kebun dia duk ada. Kebun-kebun dia pun hilang. Signifikan dengan apa? Signifikan dengan kita kehilangan kerja, tuan-tuan. Kita kehilangan sumber pendapatan. Wathamarat. Di akhir ayat ini, lepas 4 benda ni disebut, di akhir ayat ni Allah kata apa? Wabashiril mu'minin. Tapi berita gembira untuk orang beriman. Kat sini kita uji tengok. Apa sebenarnya berita gembira untuk orang beriman? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ketika mana dia ditimpa dengan musibah, Ustaz. Dia akan cakap macam ni. Qalu Nak makan pun lillahi wa kerja inna tak ada, ilaihi duit tak ada. raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia akan kata, sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepada Allah jua dia akan dikembalikan. Maknanya apa, tuan-tuan? Hari ni Allah ajak kita suruh kembali kepada Allah. Kembali semula kepada Allah. Apa cara nak kembali kepada Allah? Ini soalan kita. Kita nak kembali kepada Allah. Kita nak balik semula kepada Allah. Saya tak tahu, tuan-tuan. Tazkirah ini, saya nak cakap tentang diri saya kepada tuan-tuan, dan semuanya lekat. Kat saya pun kena berasa, tuan-tuan pun kena berasa. Saya nak tengok diri saya. Dan kita tengok sama-sama. Nak balik semula, tuan-tuan. Hari ni kita nak balik semula kepada Allah. Macam mana nak balik semula kepada Allah? Aku mungkin dah pi laluan yang agak jauh. Hari ni otak aku fikir, aku tak ada duit, maka aku hilang kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia aku hilang lah. Dan aku takkan bahagia dunia dan akhirat. Saya nak abang tuan-tuan tu benda. Betul ke tak betul? Hari ni, cara sedar ataupun tidak, kita meletakkan duit sebagai satu bentuk benda yang mengukur tahap kebahagiaan. Sedar atau tidak, kita letakkan, maaf tuan, yang ada kepala agung, ada bangunan parlimen, kertas je. Kertas je, tuan-tuan. Dia duduk kertas je. Bilang kertas tu, ramai orang mengukur tahap kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dia. Ada duit, aku bahagia. Tuan-tuan, saya nak buat tuan-tuan bagi sedap kat saya macam tuan-tuan tu. Saya nak bagi sedap kat saya dan kita sedap sama-sama. Bila kita berlaku macam tu hari ni, akhirnya kita jadi golongan hamba duit. Kita tak sedap. Sebab tu kita tak boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila kita kena musibah. Bila orang kena musibah, mati ke apa ke terbakar ke, kita sebut inna lillahi wa inna raji'un. Copy paste. Berjela-jela dalam kita punya grup WhatsApp. Tapi bila kita kena sesuatu musibah, kita hilang kerja, kita hilang pendapatan, kita hilang sedikit daripada apa yang Allah pernah bagi nikmat kat kita, tukar terus. Tak ada inna lillahi wa inna raji'un dah. Tak ada dah. Terus pegang kepala, duk fikir hari ni Allah, aku tak ada dah. Habis aku nak bagi makan apa kat anak bini aku. Tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan jangan cari duit. Islam tak suruh kita jadi orang susah. Siapa cakap Islam suruh jadi orang susah? Orang Islam kena kaya tapi kaya yang bertakwa. Orang Islam kena jadi orang senang, kena jadi orang yang senang dan boleh menyenangkan orang lain. Orang Islam kena jadi orang yang baik dan menjadikan orang lain jadi baik. Orang Islam kena jadi orang yang hebat dan menghebatkan orang lain. Tuan-tuan dalam Liga Muslim sedang buat kerja tu tanpa tuan-tuan sedang. Tuan-tuan jangan marah saya nak cakap benda ni tuan-tuan.
Tuan-tuan sedang ataupun tidak, tuan-tuan sedang buat kerja tu. Tuan-tuan orang baik nak bagi jadi orang jadi baik. Tuan-tuan orang hebat nak bagi jadi orang lain jadi hebat. Tuan-tuan orang yang senang nak bagi jadi orang lain pun senang. Tuan-tuan, dan itulah yang Nabi ajak kepada kita. Salah satu daripada mafhum hadis Nabi SAW yang saya nak abang tuan-tuan nak menghilangkan stres, tuan-tuan tolong bagi senang orang lain. Jangan bagi susah orang lain. Bagi orang lain senang. Keberadaan kita memudahkan orang. Jangan sampai orang kata, ada dia ni ya aku tipu pening kepala. Dia ni mai je ke merosakkan semua benda. Dia ni ada je pening aku mengenal dia. Kalau dia tak ada, semua selamat. Berapa ramai aku kata, ya Allah bagi mati benda ni cepat-cepat sikit. Tapi keberadaan kita itu memudahkan semua orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik pada manusia lain, bagi manfaat. Tuan-tuan, pengurusan stres yang pertama yang saya nak abang tuan ialah apa? First kali, mudahkan orang. Mudahkan orang. Tuan-tuan mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan kerja tuan-tuan. Nabi SAW membina satu sistem pentadbiran, sistem organisasi. Sistem itu memudahkan semua orang. Sebab itu para sahabat bila ketiadaan Nabi SAW, para sahabat rasa apa? Para sahabat rasa satu kehilangan yang sangat besar. Siapa nak urus kami ya Rasulullah? Siapa nak urus kami? Siapa nak takbir negara ni? Siapa yang akan menguruskan tentang semua benda pentadbiran, perbendaharaan negara ni? Siapa yang nak bantu kami? Kalau kami ada masalah, siapa kami nak rujuk? Para sahabat rasa kehilangan. Tuan-tuan, selepas baginda Rasulullah wafat, mai pula khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang meratapi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, yang meratapi pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seluruh warga Islam, warga muslimin meratapi pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa? Kita kehilangan orang yang memudahkan cara. Hilang pula Sayyidina Umar Al-Khattab, membuka kota-kota Islam, membuka kota-kota baru, menyebar dakwah Islam. Akhirnya hilang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Timbul pula, ya Allah, kami nak dapat siapa pula yang nak bantu kami, ya Allah. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan hari ni jadi orang tu. Jadi orang macam tu. Kehilangan kita dirasai, ketiadaan kita diratapi, dan keberadaan kita memudahkan semua orang. Yang kedua, Nabi ajak kepada kita tuan-tuan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Ingat Allah. Kembali kepada Allah, ingat Allah. Saya nak tanya tuan-tuan dalam grup kita ni, dalam kumpulan kita yang kita kata, ramai kan ni? Tuan-tuan, bila sebut zikir tu kata apa? Ala bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah. Zikir. Kita ingat apa? Zikir lah Ustaz. Zikir subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya betul, tak salah. Tapi zikir yang memang bukan takat lidah, tapi dia adalah orang yang dia zikir dengan jiwa, dengan hati dia, yang dia bila zikir, ayat mata dia meneleh keluar. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan rasa apa tuan-tuan bila sebut Allahu Akbar? Terus Allahu Akbar lah. Tapi tengok tuan. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita rasa? Tuan-tuan, saya nak bagi kita rasa sikit boleh tak? Kita rasa sikit sama-sama lah. Boleh kot lah? Boleh. Kita rasa sikit sama-sama. Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab salah satu daripada ayat Al-Quran yang mana dia memberikan ketenangan jiwa yang sangat mendalam adalah Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Dan Allah ni Maha Pemurah, dia bagi
kepada semua hamba-hamba dia. Hang beriman pun dia bagi, hang tak beriman pun dia bagi. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang bersedekah banyak tapi dia tak beriman, dia bersedekah, dia buat benda baik, Allah ganjarkan berlipat ganda kepada dia. Dia tak beriman pun, tapi dia ni duk sedekah banyak-banyak, dia makin kaya apa? Kita bagi RM10, kita pun dalam tabung. Alhamdulillah hari ni sedekah RM10. Itu pun tabung lalu depan kita hari Jumaat saja. Orang boleh gulung kecil-kecil, tak ada. Sebab RM10 ya betul? Buka bagi besar sikit, bagi nampak duit merah masuk. Pasal apa? RM10. Kalau bagi duit RM1 biru, pandai lah. Gulung kecil-kecil, tebul dalam tu. Tak apalah, RM1 pun laku. Tak ada masalah. RM1 pun laku, sekupang pun laku. Dah lah bos, RM1. Gulung kecil-kecil. Tanya siapa yang Tok Siap. Tok Siap paling teruk sekali betul nak buka tabung. RM1 nak kena buka berapa kali gulung. Kalau bagi 50 senang buka. Tiga kali buka dah boleh buka. Tuan-tuan, saja nak abang. Nak abang kata apa? Ramai orang bersedekah yang buat benda baik, Allah balas baik. Tanpa kira hang ni beriman ke tak beriman ke, tak kisah. Allah bagi. Tuan-tuan, tengok seorang daripada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib waktu dia meninggal, waktu dia mati, ditanya pada Rasulullah, Abu Talib ni buat baik dengan kamu. Dia sayang kat kamu. Dia buat baik dengan kamu, tapi dia tak beriman. Apakah balasan dia untuk dia di hari kiamat? Balasan Abu Talib ialah apa? Allah bagi kat dia paling ringan punya azab. Dengan apa? Dengan kemurahan yang ada pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi dia paling ringan punya azab. Azab apa? Azab dia pakai an-na'lu. Dia pakai satu terompah. Pijak terompah ni menggelegak otak dia. Itu yang paling ringan. Kenapa tak diberikan yang lebih berat lagi? Allah Maha Pemurah. Azab tetap kena tapi diringankan. Begitu para ulama membahaskan berkaitan dengan perkara ni. Kalau orang tak beriman, dia buat baik, adakah dia balas? Allah balas dia dengan meringankan dia punya azab. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kalau orang beriman dengan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ni, dengan orang beriman, apa yang Allah nak bagi? Cuba bayangkan, tolong dalami tentang perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Dia sayang, bukan sayang macam mana mak sayang kat anak, tuan-tuan. Bukan. Lebih lagi, ya'rifu, dia lebih mengetahui kita ni, lebih mengetahui daripada mak kenal kita, daripada bapak kenal kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Maka yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, bila mai Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Cuba alami dulu. Segala puji bagi Allah. Manusia tak layak dapat pujian, yang perlu dapat pujian ya Allah. Segala pujian, Engkau maha baik, baik itu pada Allah. Ya Allah, Engkau maha terpuji. Pada Engkau ya Allah, aku tak ada apa-apa kepujian. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, aku tak ada apa kekayaan. Allah maha kaya. Tuan-tuan, orang puji kita, Tuhan ni baiklah. Ya Allah, Allah maha baik, bukan aku. Tuan-tuan, segala puji-pujian dalam dunia ni tak ada siapa, hanya melainkan kepada Allah. Bila manusia ketahui pujian untuk Allah, adakah dia mengharap pujian manusia? Sebab itu tuan-tuan, orang yang kenal Tuhan dia tak stres. Dia buat baik, orang tak balas, dia tak balas baik dia tak stres. Dia buat baik, Allah tak balas kebaikan dia tak stres. Dia buat benda apa dia pulang Facebook, orang tak puji dia tak stres. Sebab dia tahu yang layak dipuji hanya Allah. Kejahilan pada diri manusia, kekayaan pada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak tengok ni kaya, paling kaya ni. Dah. Bukan kaya, Allah maha kaya. Tuhan ni hebatlah. Dah. Allah maha hebat. Segala puji-pujian hak milik Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Laisa kamitsli syai', tak ada satu pun sama dengan dia. Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Maliki yaumiddin. Dialah yang memiliki hari pembalasan. Nak harap balasan siapa? My question is, kita nak harapkan pembalasan siapa? Kalau sekiranya kita tahu yang memiliki hari pembalasan itu adalah hak milik Allah, Allah yang akan balas, bukan manusia nak balas. Kita harapkan siapa nak balas? Orang kita buat baik ke orang? Orang tak ucap terima kasih kat kita. Oi, kita berasa hati. Pening kepala aku stres, ya Allah, aku buat baik dan tak tahu nilai kebaikan aku. Oi, stres. Stres tak? Kita buat baik, orang tak balas kebaikan kita. Stres tu. Stres tuan. Kita buat baik, tiba-tiba orang tak ucap, dia ni betul lah, dengan terima kasih, minta tak apa punya perangai. Kita gambuh dia. Kita akan marah kat dia. Kita akan benci dekat dia. Kita tak suka dekat dia. Pasal dia tak terima kasih kat kita. Tak reti bersyukur punya manusia. Aku tolong dia sampai terang, dia tak reti ucap terima kasih kat aku. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, dan Yusuf bin Yaqub, beringat, Yusuf bin Yaqub dengan tuan-tuan sekalian tolong beringat. Jangan harap orang punya balasan. Tuan-tuan, kenal Allah yang Maha Pembalas, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan dia, bukan manusia tak boleh balas apa-apa kat kita. Maliki Yaumiddin, sudah pastinya kita takkan jadi stres sebab kita tak harapkan balasan orang. Tak apa, hang buat baik je, hang buat jahat ke mana pun tak apa. Aku redha. Aku takkan balas apa hang buat. No problem, jalan. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Aku tak sembah manusia, aku tak sembah duit, aku tak sembah harta, aku sembah Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Aku tak minta kat lain, aku minta padamu ya Allah. Redha dengan hidup aku dan redha dengan hidup sahabat-sahabat aku. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk memahami agama ni. Orang faham agama, dia takkan lari dari landasan agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kami tak mau ikut jalan-jalan orang lain. Idola kami bukan idola yang mampu. Kami nak idola yang terbaik. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Contoh suri teladan yang terbaik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya layak untuk mengambil Nabi kami sebagai seorang idola. Semua kebaikan Rasulullah kami nak buat. Kami nak jadi macam mana Abu Bakar As-Siddiq lepas Nabi wafat, maka dia tanya, apa kebaikan lagi yang aku tak buat? Wahai Asma, habang kat aku Ustaz, habang kat bapak Ustaz. Wahai Aisyah, tolong habang kat bapak Ustaz. Apa lagi yang Rasulullah perlu bapak tak buat? Ini soalannya. Dan kita hari tengah tanya tak? Ya, ternyata soalan ni tak? Apa lagi noh yang aku tak buat Rasulullah buat, apa lagi yang aku tak buat? Ataupun soalan kita nak timbul hari ni, benda apa nak aku duk buat Rasulullah punya? Lama ni benda apa dah yang aku duk buat Rasulullah punya? Catat tengok. Catat tengok, apalah benda yang kita buat Rasulullah duk buat ni? Kata nak debate kan? Nak debate weh. Apa benda lah sebenarnya yang Rasulullah buat, aku duk buat? Para sahabat tanya, apa lagi yang Rasulullah buat, aku buat lagi? Kita terbalik. Apalah, ya, kita nak kira balik. Apa benda Rasulullah buat ni yang aku hari ni aku buat, tak ada lagi. Tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mana? Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa dia? Orang beriman, para sahabat, para awliya, para rasul yang diberikan nikmat kepada mereka faham dengan agama. Duk baca Fatihah tu ada perasan ke ayat ni? Perasan tak ayat ni? Baca selalu dah. Tuan-tuan, lepas ni bila baca Fatihah, ingat kita minta kepada Allah untuk, ya Allah, bagi aku faham dengan agama. Nikmat yang hang bagi tu adalah nikmat kepada orang para rasul. Mereka tahu apa yang Allah nak. Mereka faham apa yang Allah nak. Hari ni kita tak faham apa yang Allah nak. Nak hilang stres macam mana, bila mana, nak hilang stres macam mana, nak jaga kesihatan mental macam mana, sekiranya kita tak tahu apa yang Allah nak. Tuan-tuan, saya nak ambil Fatihah je malam ni.
Walaupun ada 5 ayat, 5 surah yang tuan-tuan akan jumpa tentang bagaimana diajak kepada kita untuk menjaga kesihatan mental. 5 ayat. Ambil satu yang paling dekat dengan kita ialah suratul Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kau murkai kepada mereka. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang mendustakan ayat Allah. Dia faham. Orang Yahudi faham. Muhammad atau Quran itu turun. Dia tahu Quran itu turun membetulkan mai kepada Muhammad. Dalam kitab dah tulis dah tentang Nabi kita Muhammad dan mendustaikan ayat-ayat Allah. Aku tak mau jadi orang macam ni yang menolak pada semua apa yang Quran mai, semua aku nak tolak. Aku nak pakai otak aku, nak pakai akal aku. Please tuan-tuan. Kecerdikan manusia mesti berlandaskan wahyu. Allah bagi cerdikan manusia untuk memikirkan tentang wahyu. Wahyu mesti difikirkan dan dijadikan sebagai satu perbandingan untuk diletakkan satu tahap manusia berfikir perlu ada landasan dia. Perlu ada landasan. Waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang kau sesatkan ya Allah. Bukan. Aku tak mau jadi orang sesat. Tolong ya Allah, aku tak mau jadi orang sesat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dengan Fatihah 7 ayat ni, kita boleh faham hari ni sebenarnya apa yang Nabi ajak kepada kita hari ni dah cukup lengkap. Ada orang kata nak jaga otak ni, nak jaga mental ni, makanlah badam, makanlah kismis, makanlah. Itu kesihatan dari sudut fizikal. Otak memerlukan benda tu semua. Otak memerlukan kekacang, otak memerlukan benda-benda manisan, benda-benda manis untuk dijadikan sebagai pembekalan untuk oksigen otak. Otak perlu. Memang itu tak dinafikan. Tapi hari ni kita cakap tentang soal kesihatan mental. Mental lain tuan-tuan. Otak tu satu cerita. Mental ni tuan-tuan. Yang kita mental ni kita tak nampak ni. Otak buat keluar main operate, buat keluar sekecil otak. Tapi mental ni yang kita tak nampak. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya tak berhajat untuk memanjangkan kat pukul 10 kat 10.40 pada ni. Moga-moga kita dapat manfaat pada malam ni. Dan pengakhiran daripada kita punya pertemuan ini, saya nak mohon kepada semua sekali sahabat-sahabat dalam ni, kesatuan yang tuan-tuan wujudkan, kesatuan ummah ini, tuan-tuan, adalah satu titik-titik untuk kita bawa semua umat Islam berada di bawah satu payung. Untuk dijadikan ummah ini satu payung dan dia panggil wahdatul fikri. Satu pemikiran jalan yang sama. Hari ini perpecahan ummah bukan perpecahan daripada perpecahan lain, tapi kita perpecahan cara berfikir. Alhamdulillah tuan-tuan, duduk dalam satu jamaah, bergerak secara berjamaah, ketuanya pun hebat, maka insya-Allah semua di bawah-bawah ni akan jadi hebat. Saya ulang balik perkataan tadi. Tuan-tuan senang, jadikan orang lain senang. Tuan-tuan baik, jadikan orang lain juga jadi baik. Tuan-tuan hebat, jadikan orang lain hebat. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan memudahkan urusan orang lain, orang akan memudahkan urusan tuan-tuan. Allah pasti mudahkan urusan tuan-tuan. So tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu malam ni. Moga-moga pertemuan kita ada manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden, Datuk Presiden dan Timbalan dan seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa dan para jemaah yang berada dalam kita punya liqa' pertemuan kita malam ini. Saya mohon beribu kemaafan anda kata ada salah dan silap. Saya agak letih sikit tuan-tuan, hari ni letih sikit. Sebab pada pagi sampai petang memang tadi kita provide barang-barang makan lebih kurang 300 orang dari pagi sampai ke petang. Barang habis kita top up, memang tak berhenti hari ni, macam supermarket dah jadi. Jadi tuan-tuan, kita tahu kerja ni kerja yang semua orang duk tengah buat, tuan-tuan mudah buat. Kita semua orang kena rasa. Hari ni nak korban, kita korban apa yang boleh. Saya nampak Datuk Syarul Hamid adalah dalam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah, moga-moga ke semua tuan-tuan. Saya malu dengan tuan-tuan, saya malu dengan Datuk Presiden, Datuk Haji Najimuddin, malu dengan Hamid, malu pada tuan-tuan orang hebat. Saya rasa perkongsian saya tidak ada apa pun. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama ambil sikit dan sebanyak yang kita alirkan kepada sekalian yang telah pun memberikan manfaat untuk kita bersama. Khairun nas anfa'uhum linnas wallahu a'lam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.